Sebab office saya time tu memang ada kipas je. So dia cakap, nanti kalau office dah ada aircon boleh konten balik. Ini kedai makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Okay, so kita bertemu lagi dalam situ Sensei. Saya dah tengok Mirza. Sensei dah lama tak podcast ke? First time. Bila ni first time. First time ni. Alhamdulillah tetamu undangan hari ni kan? Alhamdulillah dah 3 tempat berubah kita. Okay, so Alhamdulillah kita dalam episod terbaru podcast Cakap Je pun. Okay, so hari ni rasanya semua dah kenal kot Hari Sensei. Dan Hakim Sensei pun semua orang dah muka-muka regular lah ni. Muka biasa. Balik-balik muka tu. Sebab kita special kan regular. betul. Tetamu yang special. Tetamu yang banyak idea. Tetamu tetap. Betul. Tetamu tetap. Paksa rela ni. Tapi hari tu kita discuss tentang PLKN, pasal bully kata Hakimi. Sekarang ni lain lah sikit. Okay. Sebab ni kita tahu yang Gen Z lah Gen Z macam banyak fresh grad, banyak orang jobless. Banyak orang tak ada kerja. Walaupun kita yang budak sekarang. Tapi bila kita pun terima banyak resume juga, kita pun tengah hiring talent. Bila kita terima resume dan kita panggil interview, kita jumpa calon yang sesuai. Sebenarnya masalah dia kat mana? Kat mana silap dia? Macam mana silapnya? Adakah daripada kita pun tak tapis betul-betul ke, kita main panggil asal ada orang nak interview je ke? Ataupun sebenarnya memang Gen Z sekarang ni kurang orang kata sebab kat resume diorang bagus. Skill lah benda semua ada. Tapi bila kita in person, one to one dengan dia macam tak boleh jual diri sangat lah. So sebenarnya tu kenapa? Sebenarnya berbeza. Kalau dikatakan, dia bukan dia kata Gen Z sajalah. Kemungkinan Gen Y pun ada yang masuk jugalah kan. Dalam cakap apa, kelompok yang kita bincangkan lah kan. Cuma dari segi yang saya nampak lah, dia cara kerja yang berbeza. Sebab kebanyakan yang interviewer ni sama ada Gen X ataupun Gen Y yang awal. Jadi cara dia bekerja tu berbeza. Cara dia berfikir tu berbeza lah dengan keadaan sekarang lah. So dulu sebelum ni, kalau ikutkan dari segi penyediaan resume pun, dulu kebanyakannya menggunakan simple. Orang cakap dia lebih simple lah. Gambar pun gambar pasport apa semua kan. Tapi bila dah berubah, dah banyak tools. Macam sekarang kalau kita isi certain form ataupun memang ada berdaftar lah dengan web nak cari kerja ni semua kan. Kita boleh generate dia punya resume tu direct daripada situ. So bila generate ni, maklumat yang tak lengkap. Okay, sebab saya pun banyak pengalaman interview orang ni kan. Pertama, kalau apa yang kita tengok, kita akan tengok first kali sebab kita tak pernah jumpa. So first kali kita akan tengok pada resume lah. So resume ni dia dah banyak fashion lah. So macam ada yang bermazhab pada simple, ada yang bermazhabkan banyak warna. Dia suka berwarna-warna, berkola-kola ni kan. Dia ada, sebab benda tu boleh ambil je template. So mungkin ada yang ambil template kan. So lagi yang pengalaman saya suka tengok, kalau resume ni is gambar yang dia orang letak lah. Sama ada gambar tu gambar selfie ke, ataupun memang gambar proper, ataupun memang gambar Tak ada gambar pun ada juga. Tak ada gambar tu selalu. Itu biasa daripada yang generate auto daripada sistem lah. Auto sistem. Tapi gambar ni penting sebab gambar ni dia first impression. So kalau dapat resume tu first kita akan tengok gambar, bukan kita nak judge rupa dia pun tak. Sekarang kita nak judge dari segi persediaan dia tu lah. Maksudnya kalau dia ni betul-betul mencari kerja, so dia akan ada satu format yang dia akan follow. Sebab kita akan baca next information ni selepas tengok gambar. Gambar ni biasa orang akan letak atas sekali. Betul. So bawah orang tak akan letak gambar kat bawah ke, page kedua, page ketiga tak. Dia akan letak first atas sekali tu, sama ada belah kanan ke, tengah ke, kiri ke, akan letak gambar. So mata manusia kita akan, saya akan first tengok ada tak ada gambar kan. Kalau tak ada gambar, dia tak boleh nak bagi imajinasi mencerminkan macam mana orang ni jenis macam mana. Sebab dengan gambar jugalah kan. Bagi saya first impression, first judgement tu dari segi gambar. Kalau gambar jenis macam mana cakap, gambar selfie kan, kita boleh, okay, ni budak ni baru umur 20, gambar selfie, dia ada second thought lah kat situ kan, second dia punya ni. Tapi kalau benda tu tak ada gambar,
macam mana dia macam nak next stage tu dia ada satu miss point lah dekat situ kan. So daripada resume ni sebenarnya dia sangat-sangat penting. Cara nak menulis tu dia terlalu banyak, dia tak ada spesifik format macam Jepun ada spesifik format. Dia memang ada, kalau kita pergi beli kertas resume kat mana-mana sebab dia ada jual kertas resume dah. Mat ke 7E ke ada dekat kedai buku kan. Dia memang dah letak gambar dekat sini, information apa yang kena ada, gakuriki kan, pengalaman kerja, sejarah belajar, ada lesen tak ada lesen kenderaan. Dia memang macam dah ada. So memang standardized format. Yes. Semua orang sama. Resume sama. Okay, boleh letak gambar selfie ke tak kalau kat Jepun? Tak boleh. Macam mana letak gambar selfie? Biasa dia akan letak gambar ambil kat kedai tu, gambar pasport tu lah. Memang dia kena letak gambar pasport. Dia standard macam kalau kita nak buat pasport ke, nak buat lesen memandu ke, kena ada gambar kan. Memang kena gambar-gambar lah. Saya memang petak dia tu, dah size ikut standard. ikut pasport. Dia consider urusan rasmi. Sebab resume ni benda rasmi, benda yang mencerminkan siapa kita kan. Kat pengenalan kita lah tu rasminya, siapa kita itu resume. Even kalau kat Malaysia, kalau macam kat Malaysia kadang-kadang kita tak terkejut pun macam dalam gambar lain, datang-datang lain. Betul. Itu dah biasa kan. Tapi kita tak adalah letakkan benda tu satu benda yang terlampau besar. Maksudnya datang lain, gambar lain, terus black block. Tak. Sebab kadang-kadang ada yang macam dalam gambar nampak kurus kan, datang-datang dah kembang sikit. Okey je lah, kita faham gambar lama. So tak apa, benda-benda macam tu kadang-kadang acceptable. Yang penting resume tu kena presentable lah. Faham. Tak boleh nak cincai lah kan. Tak boleh. Ejaan tu kena betulkan. Dah kita pun ada masa dah, kalau dah boleh print kan. Biasa kalau tak print pun mungkin hantar by email tu. First tolonglah check ejaan tu. Huruf besar, capital letter tu. Capital letter tu kan, mana yang capital, mana yang huruf biasa tu, huruf besar, huruf kecil. Kemudian susunan sengit-bengit kan. Dekat Jepun resume kena tulis tangan. Tulis tangan. Tulis tangan. Terus lengur tangan. Lengur tangan. Sampai kita ni pernah lah menulis kan. Ayat sama berhelai-helai dalam banyak. Sebab nak bagi kat banyak company. So, lepas tu satu lagi kadang-kadang tak boleh photostat ke sensei? Dia tak boleh. Dia nak tulisan effort. Nak tengok effort. Dia nampak kotor sikit pun lagi bagus. Nampak kesan-kesan macam mama ni effort lah. Dan satu lagi sebenarnya dia nak tengok kita punya ayat tu sendiri akan membezakan banyak perkara lah. So nak buat ayat tu pun kena pergi macam kursus kan. Kena pergi jumpa orang, belajar macam mana nak tulis ayat resume. Dia macam bukan bahasa Jepun level biasa lah. Bukan. Even waktu kita interview tu dia akan tanya soalan, kalau kita boleh jawab menyerupai apa yang ditulis dalam resume tu, itu lagi bagus lah. Ini dalam resume tulis lain, nampak sangat copy paste. Kan Malaysia kan, mana-mana datang copy paste. Bila tanya macam tak tally langsung dengan apa you punya passion. Orang ni tulis passion saya dalam ni. Tu boleh cakap passion benda lain. Apa benda ni copy paste, nampak sangat copy paste. So benda-benda macam tu kadang-kadang technical error lah kan. Betul. Tapi itulah macam sekarang ni zaman dah berubah. Lepas tu macam ada company kreatif yang diorang memang nak gambar tu gambar selfie. Diorang memang nak selagi gambar tu gambar yang boleh berposing, diorang lagi suka. Ada company yang macam tu. Betul. Itu kalau saya mencari macam kreatif punya team ni kan, mungkin saya tak perlu pun resume bertulis. Saya nak resume dia bervideo. You present yourself, portfolio you dengan resume tu buat dalam bentuk video. Kita nak tengok macam mana kan. Betul. Itu antara cara-cara yang bila orang kreatif nak minta kerja bagi kreatif, kena tunjuk, kena belagak dalam resume tu sendiri. So sama lah kalau nak ambil benda-benda yang kalau kreatif tu boleh jadi warna-warni kan. Kalau nak masuk bahagian-bahagian yang mungkin skema-skema sikit, ini sikit, buatlah yang macam keras sikit, nampak kotak-kotak dia kan. Barulah orang dia ni pandai Excel kot. So, kena pandai lah bahagian benda macam tu. Tapi let's say lah resume dia ada beberapa typo. Tapi dia pandai jual diri. Yang ni macam mana? Kita nak ambil ke kita macam consider dulu ke? Okay. Ni kalau ikut dalam statistik normal 100 resume yang dapat, biasanya 20 orang je yang akan dipanggil interview. So 80 hilang. Kenapa hilang? Ni masalah typo lah. Maksudnya kita tak tahu dia boleh jual diri ke tak sebab panggil pun kita tak panggil. Okay. Disebabkan oleh kesalahan itu. Macam Tuan Hakim kata tadi lah.
So 80% tau tu dah hilang. Dalam 20 ni pula biasa dapat seorang. Dapat seorang. Itu pun statistik lama. Yang saya dengar yang baru ni 100 orang interview baru dapat seorang. So saya tak tahu masalah dekat kualiti ke, dekat apa ke sebenarnya kan. Tapi sebenarnya dia ada cabaran lah dari sudut orang-orang yang sedang mencari tenaga talent sekarang ni. Susah jugalah nak mencari talent yang betul-betul bagus. Lagi satu daripada segi cara orang email kat kita, approach kita jugalah. Betul. Kalau tiba-tiba hantar sekeping gini resume saya. PDF pop sebiji. Sepatah dua kata pun tak ada kan. Tak tiba bahasa basi dia kan. Itu memang kita dah reject awal lah macam tu. Reject awal. Attitude-nya lah. Dia sebenarnya dia kadang-kadang dia bergantung kepada position lah. Bergantung kepada position kan. Rupa resume ni. Mungkin macam saya setuju. Kalau yang melibatkan kreatif ni mungkin dia ada dia macam plot twist sikit lah. Cara dia hantar resume ni kan. Tapi kalau dari segi position yang kebiasaannya wujud ni kan. Yang orang cakap apa, position yang common lah. Yang kebiasaannya orang mohon ni. Dia mesti akan ada satu flow yang benda tu standard. Dan kalau tak tahu benda nulis standard ni, orang akan expect ready kah dia untuk bekerja. Sebab mungkin ada yang ataupun yang dah bekerja selama ni kerja macam mana. Sebab dia nak someone position dia setiap even kalau mana-mana company ataupun nak kata buat company sajalah kan, kalau nak kata badan kerajaan ke swasta ke, dia nak ambil bekerja ni kadang-kadang dia ada proses. Proses sampai 2-3 kali nak kena interview, 2 kali nak kena kalau nak kena buat ujian kesihatan lah, bagai-bagai semua ni kan. Ada yang serigid ataupun memang sangat strict dia punya proses pemilihan tu lah. Cuma apa-apa, sebab kita rasa kita pun benda ni bukan baru, orang dah ramai bersuarakan lah kan. Kita nak, mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Cuma lebih baik disediakan something yang untuk apa, effort tu sekali je saya rasa kan. Tapi kenapa sebenarnya orang sekarang gagal buat benda tu? Tiba aku pula tanya. Ambil mudah kot Ambil mudah? So mereka tak rasa benda tu penting? Dia macam aku contohlah mungkin dia straight A ke, aku straight A kot. So resume aku hauk pun aku straight A kot. Betul. Sebab aku point aku tinggi, aku 4 flat. Tapi yang hauk ni banyaknya bukan problem pun. Dia sama ada mentality, dia sama ada betul nak mencari kerja, nak position tu lama, nak apa, memang benda tu biasanya kalau dia memang betul-betul dia antara dua lah. Sekadar mencari kerja dan memang betul-betul nak cari kerja. Kalau betul-betul nak cari kerja ni, dia akan put effort lah. Dia akan put effort. Tapi kalau setakat asal kerja, so itu selalu ada masalah sikit lah, sebab dah terlalu banyak lah position orang yang pernah interview orang. Saya rasa beratus orang yang saya interview. Jadi dia boleh nampak satu gap dekat situ. Yang betul-betul nak kerja dengan yang janji dapat kerja kan. Dia cerita effort ni kan. Kita jangan tengok, kita put aside dulu pasal resume tak kerja semua ni tau. Kita tengok macam mana mereka di-breed daripada kecil kot. Contoh macam orang dulu kan, bila nak dapat sesuatu, dia memang kena put effort. Kalau dia tak put effort, dia tak dapat. Contoh nak makan, kau kena masak. Orang dulu lagi nak makan, kena bercucuk tanam. Kena memburu. Kau tak boleh makan. So dia generasi selepas tu, nak makan, kena masak. At least barang basah boleh beli. Sampai generasi baru, order Grab saja. Order Grab lagi satu dah makanan dah siap masak, frozen, tinggal nak beli je. Betul. So makin banyak kehidupan mereka tidak perlu put effort. Mereka rasakan semua benda tak perlu diletakkan effort yang berlebih-lebihan lah. So dia macam co-current lah. Effort biasa dia buat untuk benda lain macam gini, orang dulu macam gini, so semua benda dia jadi macam ni. Tapi bila sekarang ni put effortnya macam ni, dia akan jadi macam ni. Contoh kita paling mudah kan, resume ni macam surat cinta tau sebenarnya kan. Orang dulu bercinta ni put effort. Tabur bedak, keringkan bunga. Tulis pula, kalau teruk betul tulisan tu koyak, boleh balik. Kena buat ayat pula yang kehadapan Cik Hanani.
Kan? Kekanda di sini. Kekanda di sini. Kita Senang. tulis tu put effort. Sebab tu kita tahu kita nak menang hati orang, kita kena put effort. Cuma sense-nya sekarang ini hantar WhatsApp je. Betul. So dia tak ada nak hantar WhatsApp, tak perlu put effort. Sampai kan kalau salah hantar pun delete je lah WhatsApp tu. Kalau dulu tersalah hantar SMS, sadaqallahul azim. Nak hantar SMS pula, satu SMS pusing. Malu. Satu SMS pusing, kita hantar tu kos. Ini tak ada kos. Jadi dia jadi lebih amai. Amai ni apa? Lebih Dia Nyaman. amai. Amai ni dia macam lebih dia macam dah ni lah, dah bukan nak kata bukan manja lah. dia bukan manja. Amai ni macam lembek. Bukan lembek. Manja aku kan. Bahasa paling mudah ni bahasa Jepun dia amai. Dia sangat take for granted. So dia jadi macam tu. Menyebabkan sampai level buat resume pun mereka jadi macam tu. Even sekarang kalau tengok anak-anak muda, dia nak clash dengan orang, dia hantar WhatsApp je. Hantar pula bukan ayat. Dia emoji je. Hantar love pecah sikit kira break up. Asyik. Kita dulu, saya minta maaf awak terlampau baik untuk saya. Panjang lah juga kan. Tulis satu buku ke apa. Effort nak putus cinta pun effort. Apatah lagi nak meraih cinta kan. Betul. Sama kerja pun sama lah. Itulah effort yang diorang ni. So tapi diorang belajar tau. Let's say lah kalau daripada awal daripada kecil korang didikan yang exposure benda macam tu. Tapi diorang masuk universiti, masuk sekolah. Tapi kenapa still tak boleh nak orang kata apa namanya create manners tu? Dia sebenarnya dia macam how you do something is how you do everything lah. Kita faham sebenarnya dia bergantung kepada banyak faktor dalam hidup dia. Sebab ada je resume yang bagus, betul tak? Dia tak kata semua teruk kan. Ada resume yang bagus, ada gambar yang cantik, ada betul-betul datang tu nampak effort kan. Dan biasa kalau kita tengok mereka ni contoh masa zaman universiti, dia bukan sekadar masuk universiti. Mereka masuk mereka put effort macam-macam, masuk persatuan, buat event college kan. Jadi orang-orang macam ni dia put effort tempat tu, dalam masa yang sama dia sedang develop diri dia lah. Tapi kalau sekadar masuk universiti hari ni, kan berapa lambat budak masuk universiti. Boleh je masuk universiti tak berkawan dengan orang. Tadi baru kita dengar cerita pergi universiti tak kawan dengan orang. Lepas tu memang tak ada kawan. Terus buat apa masuk universiti macam tu? Kan. Ada dia kata daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi dia dibreak daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti tak ada kawan. Maksudnya bukan tak ada kawan, maksudnya tak ada betul-betul gang lah. Habis sekolah habis. Dan sebenarnya ramai macam tu. Hidup mereka dengan game, hidup mereka dengan tanpa orang mereka boleh survive. Tapi at the end of the day, dalam dunia kerjaya, dalam dunia reality, kita tak mungkin boleh berjaya kalau kita tidak pandai menghadapi manusia. So tu yang lack lah sekarang kan. Betul lah. Lagipun Sensei, memang ada resume yang bagus. Tapi dia jarang tunjuk yang dia, bukan jarang, dia tak boleh tunjuk, dia tak boleh buktikan dia bagus masa interview. Macam ini cantik resume. Tapi dia panggil macam, kenapa tak keluar benda yang kita nak tu? Ini fasa tengah dah. Resume dah okey, dah panggil interview ni. Dah interview lah. So kebanyakan ni pengalaman saya lah. Kadang-kadang kita, sebab kita macam saya cakap lah tadi kan, kita punya first impression is untuk panggil orang interview adalah dia punya resume lah. So bila dah datang resume, dia akan ada banyak lagi benda lain yang kita akan nilai, kita akan tengok. Sebab kebiasaannya the first 5 second tu adalah paling crucial lah. So mungkin kalau datang paling penting is masa. Betul lah masa. Sebab dia kita akan melibatkan orang lain. So sebab tu kalau datang, make sure lah datang tu dia bukan on time, dia awal. So kalau konsep Jepun ni dia 5 minute early. So kalau interview pukul 10, okay, pukul 9.55 dah ready kat atas, dah tunggu. Anytime nak tunggu. Kalau kita tunggu interviewer ni tak ada masalah. Okay, tapi kalau interviewer tu tunggu kita, itu yang dia akan jadi minus point lah untuk kerja. So jadi kalau bila interview, perkara pertama yang kita akan tengok is boleh tak boleh berkomunikasi lah. Sebab itu pentingnya cakap apa, ambil bahagian dalam communication, pandai bercakap. Kalau pandai bercakap pun dia melalui pengalaman juga. Dia ada masa terlebih bercakap pun bermasalah, kurang bercakap pun lagi bermasalah juga. Kira sedang-sedang. Dia balance tu hanya boleh didapati
kalau kita ada high communication skill lah. Kita kenal, kita tahu, kita boleh test, tahu dia punya environment, kita boleh membaca persekitaran tu lah. Itu something yang sekarang ni sukar untuk kita dapat. Sukar apa? Sebab bila dah ada, macam saya cakap tadi lah, ada dunia sendiri. Saya boleh main game apa semua. Game ni dia ada dunia sendiri. Dia tak berkomunikasi dengan orang. Dia hanya kebanyakannya berkomunikasi dengan diri sendiri lah. Kan? Dia kalau ada berkomunikasi, contohlah yang jenis main bercakap dengan orang tu pun, kebanyakannya nak maki-maki. Nak dia beremosi bermain game ni sebenarnya. Tak adalah boleh bermain dengan tenang. Sebab tu lack of communication. Lack of communication, dia banyak faktor yang kita akan tengok. Kita akan tengok bukan sahaja bahasa di mulut, bahasa mata dia macam mana kan, bahasa badan dia macam mana. Betul. Benda-benda tu semua memang akan diambil kira sebab dia kebanyakan interviewer ni dia dah selalu mendengar. Dia dah selalu mendengar dan first time melihat. First time untuk dia lihat candidate tu depan mata lah. Jadi bila first time melihat candidate depan mata, paling penting is eye to eye punya contact lah kan. Tengok macam mana, adakah boleh dia tak semestinya mulut tu bercakap. Mata pun nak kena, dia boleh bercakap melalui mata juga kan. Body language kan. Body language tu memang sangat penting lah. Dan skill ni semua memang bukan tak diajar, mungkin ada tempat ajar. Tapi yang sekarang ni saya sangat-sangat nampak yang berbeza lah. Kita dulu interview, kita akan pergi dengan satu mindset yang mengatakan ini adalah tempat dia sentiasa ready untuk bersedia bekerja walaupun apa jua condition yang ada. Macam sekarang dia akan datang, dia akan select. Budak-budak sekarang ni select. Betul lah, select. Datang tengok, dia judge tempat kita. kan, mana-mana company. Kalau company besar tu datang, impress. Tapi kalau yang kecil sikit datang kan, dia macam ni je ke kan. Tapi susah juga nak cakap sebab mereka mempunyai banyak pilihan. Betul. So mereka deserve to select. Kalau dulu tak banyak pilihan kan, banyak je company. Macam saya pernah dengar podcast Tun M bagi tahu dekat Alostar dulu ada satu je kedai Melayu. Yang lain semua kedai Cina. Katalah kita nak kerja company Melayu juga, ada satu tu je kat Alostar. So tak boleh select. Sekarang boleh select. Banyak select kan. Sebab ada banyak option. Dia rasa dia deserve tempat tu kan. Dia pilih-pilih. Even kalau tak ada orang nak ambil pun, aku ada motor, aku bawa je lah Abu Bandar. Kan? Dia ada banyak option menyebabkan dia tidak ada satu, dia rasa dia tak perlu put effort. Tadilah kembali pada effort tu. Tapi isu yang saya rasa Cik Noni cuba sampaikan ni, dia cerita pasal communication skill lah. Betul. Tak reti nak jual diri kan. Dia ada dua, sama ada dia tak reti jual diri atau memang dia tak nak jual diri. Atau yang ketiga, biasanya memang ni masalah main lah. Dia memang tak yakin langsung dengan diri dia. Dia tak ada confident nak basically nak jual ni kena ada confident kan. Kalau kita tak ada apa-apa pun, kalau kita confident gila, kita boleh je explain dengan baik kan. Bukanlah explain dengan baik, maksudnya cerita yang kita ada apa, kita boleh buat apa semua kan. Cuma diorang ni, mereka kebanyakan mungkin lack of confidence. Dari banyak faktor lah. Dan saya rasa ramai orang dia terlampau concern tentang cara bercakap ataupun perkataan yang dilontarkan. Benda tu penting. Tak nafikan benda tu sangat penting. Cuma saya sendiri tak pernah ada satu pendidikan, tak Cara pernah bercakap. dapat di training. Public speaking training tak pernah kan. Betul. Baca buku public speaking pun bukan boleh pandai sangat sebab benda tu kena praktis. Saya jumpa yang akhirnya ada public speaking skill atau communication skill yang bagus ni, kebanyakan mereka ni bermula bila dia masuk dalam circle yang sangat bagus komunikasi. Masuk kelab ke apa kan. Macam Cik Noni ni pernah masuk kelab semua kan. Dia duduk dalam satu komuniti dan sebenarnya dia start dengan meniru senpai dia. Kan? Senpai aku cakap macam ni cuba tiru. Bila dia tiru mesti kena tiru senpai, jangan tiru kohai. Kan? Sebab tu dekat Jepun dia ada konsep senpai no senaka karamanabu. Maksudnya senpai ni, senaka ni belakang senpai. Karamanabu, belajar daripada belakang senpai. Belajar daripada belakang senpai. So senpai tu buat apa, kau ikut je lah. Tiba-tiba dia ke kanan, kita ke kanan. Dia ke kiri. Sama macam communication dengan senpai.
Senpai buat macam tu, kita follow. InsyaAllah lah kita akan terror macam senpai juga. Senpai tu ada ramai orang, in reality je pun, tak ramai orang pandai mengajar. Macam mana nak ajar orang pandai bercakap? Gailah. Saya pernah pergi training tu lah. Last sekali tak pandai juga. Kan? Betul-betul memandaikan orang adalah konsistennya meniru seseorang. Sampai kan ada orang, dia memang boleh tiru Fadlan Kamsar, dia boleh tiru Anwar Ibrahim, cara bercakap sebab dia tengok dan dia tiru. Saya tak kata, nanti budak-budak sekarang macam, dia tak otentik lah, tak original lah, kita punya style macam ni. Depends lah style macam mana. Cuma macam mana anda nak ada satu tahap communication skill yang bagus, dan cara paling mudah saya rasa adalah mana suruh lah, tiru orang. Tiru orang dulu. Tu cara paling cepat lah untuk komunikasi. Paling cepat untuk diorang nak belajar lah kan. Dia belajar, betul. Tapi itulah sekarang pun jadi isu juga, walaupun diorang fresh grad tapi diorang dah demand macam gaji tu macam diorang dah kerja 10 tahun lah company. Lepas tu tak dapat nak justify kenapa diorang nak gaji banyak tu. Betul. Dia berlaku ketidakseimbangan lah sebenarnya dari segi apa yang company boleh offer dengan apa yang candidate expect. Dia ada berlaku mismatch kat situ. Okay? Kalau ikutkan dari segi kita punya gaji minimum pun kan, gaji minimum kita 1.5 daripada berapa dulu kan, bawah 900 kan, 800. Naik dah berapa tahun baru hanya sampai 1,000 dulu. Betul tak? Sedangkan kos yang sekarang naik tinggi. Jadi kebanyakan expectation ni, candidate punya expectation ni, dia nak match dengan current dia punya life. Okay, tapi hakikatnya bila berlaku ketidakseimbangan kan, maksudnya company hanya boleh provide banyak ni, tapi kalau nak lebih kena ada something lah, kena ada extra dekat situ. Okay? Contohnya sebab dia kebanyakan berenang di Lautan Merah ni kan, Red Ocean ni kan. So Red Ocean yang berenang ni ramai. Tapi Blue Ocean yang tak ramai orang berenang ni, dia tak ramai yang memilih jalan. Sebab apa? Sebab nak ke Blue Ocean ni tangan dia banyak sikit lah. Contoh, dia kena ada additional skill. Betul, dia kena ada additional skill. Contohnya kalau nak menjadi ataupun nak berenang di kolam yang tak ramai orang ni, dia mesti ada satu kelainan lah daripada orang lain. So dia akan berbalik juga kepada effort. Adakah memang expectationnya nak bertanding ataupun duduk dalam Red Ocean ni, tapi dengan orang lain yang, sebab kadang-kadang bila suatu situasi yang mencabar sekarang ni kan, kebanyakannya yang mungkin position biasa-biasa pun orang yang overqualified pun terpaksa memohon position tu sebab dia tak ada pilihan lain. Terlebih lagi kalau di Malaysia ni kita tengok, kalau anda katalah dia dah ada satu skill lain kan, orang cakap nak kena ada extra skill kan, additional skill kan. So kita sama belajar, ambil master, ambil PhD. Tapi bila dah sampai PhD nak bekerja, dia kebanyakannya akan jadi overqualified. Tapi master pun dah banyak overqualified. Master pun dah terlalu overqualified. Sebab dia dah terlalu dia tak macam dulu. Dulu tak ramai orang yang akan sambung belajar ni. Jadi bila overqualified dia pula, kebanyakannya dia nak bertanding dengan orang-orang yang dia macam ada cakap, dia ada satu paras, yang underqualified pun ada, yang overqualified pun ada. So that's why skill yang diperlukan, yang nak dipilih tu pun memainkan peranan yang penting jugalah. Mungkin orang kata 10-20 tahun dulu, bila banyaknya program-program komputer dekat universiti ni, orang kata tak dapat kerja tu lah. Susah nak dapat kerja. Sebelum ni kan berlaku masalah budak-budak IT ni tak ada kerja. Tapi bila sampai sekarang dah orang cakap dia berlaku tak cukup pula budak-budak IT. Tapi bila tak cukup budak-budak IT ni, jadi bukan apa, sebab sekarang IT dia terlalu luas. Dia nak kena, contoh kalau nak jadi programmer sekarang bukan yang ada satu je language, bukan ada macam C++. Kena belajar AI sekarang. Betul. Belajar AI. Kalau tak belajar AI, dia dah obsolete dah. Dia dah ketinggalan dah, sebab banyak benda yang dah tak perlu programmer. Macam dulu nak buat website kena ada programmer. Kena ada orang pandai PHP nak buat website. Coding kan. Sekarang drag and drop je. Sehari belajar semua orang dah boleh pandai buat website. Betul. So benda-benda macam tu lah, skill-skill yang
kena cepat lah. Betul. Dia kena cepat dapat, kena make sure lah, kena sebenarnya career planning tu lah daripada awal. Kalau anda kata dia tak ada, bagi saya lah, kalau nak kata tersalah pilih course ke apa, dia sebenarnya dia tak kisah course apa sebenarnya yang dipilih belajar, tapi laluan apa yang dia ambil selepasnya tu lah. Itu yang lebih penting lah. Tapi bagi jawab cerita demand gaji ni kan, bagi saya demand gaji ni tak ada masalah tau. Tapi kena justify lah. Memang kena justify, sebab saya rasa adalah tidak bijak kalau kita menolak orang yang memang kita tahu valuable. Kan? Dan kita boleh bayar orang Dan tu. kita boleh bayar orang tu. Sebab kita tahu, ini memang kehadiran dia akan mendatangkan banyak lagi perubahan dan kebaikan dalam company. So why not kita pay untuk amount itu kan. Tapi kalau datang saya tak ni jawab soalan pun salah kat kita punya test semua tu kan. Patut demand gaji yang benda-benda macam tu bagi saya tidak tak sihat lah, tak sihat. So kena boleh demand, yang penting bagi justification dengan baik. Macam saya boleh itu, boleh ini. Saya boleh ni, saya boleh ni, saya boleh ni, saya boleh ni. Then dia nampak lah kelebihan keuntungan kalau kita ambil dia join dalam syarikat kan. Tapi nanti orang kata macam banyak buat kerja luar job scope pula. Dia macam ni. Okay. Hari ni kalau kita tengok macam mana Google, macam ni jadi kita ambil Google. Gmail tu dicipta bukan dalam job scope. Gmail, Google Map dicipta bukan dalam job scope orang tu. Dia buat kerja lain, dia patut tanggungjawab dia buat benda lain. Tapi Google dia memperkenalkan 20% out of job scope program. So dia orang kena allocate lah, pandai-pandai lah ajar macam mana dalam semua kerja dia orang 20% kena buat benda lain. Dan banyak ciptaan-ciptaan hebat dunia ni sebenarnya berlaku di luar job scope. Sebab kadang-kadang kita ni, contohlah, kita masing-masing ada kelebihan dan kekuatan dan minat masing-masing. Tapi kalau kita terlampau tumpu kat kerja kita saja, sampai tak buat benda yang kita minat, kita tak akan boleh buat sesuatu yang menggegarkan dunia. Macam tu. So memang bagus sebenarnya buat sesuatu yang luar job scope sikit. Sebab itulah banyak. Kalau Google tak salah saya, banyak lagi benda-benda yang memang dicipta bukan daripada job scope. Gmail tu confirm, Google Drive dicipta bukan daripada job scope. Semua yang power-power Google semua bukan job scope. Maksudnya Google Drive, Gmail semua tu datang kemudian. Google dulu asal dia adalah memang ejen carian lah, SEO semua tu kan. Dia tak ada Gmail, dia tak ada Google Drive, dia tak ada Google Map, tak ada. Kan Google sekarang banyak betul dia punya function ni kan. Semua ni dibuat oleh orang yang sebenarnya kerja dia jaga website. Tapi dia ada explore benda lain. Dia ada 20% Google support. Kalau nak buat apa-apa, buat, bagi tahu, propose. Kalau perlu dana ke apa, dia orang bagi. So benda tu sebenarnya sangat kat luar dah sangat hype lah benda ni. Cuba kalau kat Malaysia ni kadang-kadang bila bagi lebih sikit, ini kan job scope saya. Kita sedang menghalang kita punya growth tau. Kalau kita buat benda sama je, kita tak grow kan. Lagi-lagi job scope tu sasar lah kita beri job scope tu pada you, sebab you memang terror buat benda tu. Kalau asyik ulang benda kita terror, kita tidak akan boleh menjadi orang yang lebih terror daripada sebelum ni. So dia ada benda-benda yang clash lah dekat ni kan. Ada orang dapat kerja ni sikit tak nak buat. Ada orang saya buat, ada orang siap lebih-lebih lagi buat. Betul. Ada orang yang macam boleh commit lebih daripada usia OT semua. Betul. Over deliver punya gang kan. Okay, so maksudnya kat sini memang skill penting, tapi dia punya soft skill, apa benda cara jual diri semua tu penting juga. Betul. Kalau nak demand gaji pun tak ada masalah, asalkan dia boleh justify kenapa. Betul. Banyak lagi benda-benda Liman. Saya dulu pernah sebenarnya pengalaman yang paling tak dilupakan lah kan. So kita baru company startup biasalah. Company-nya memang office yang biasa-biasa dekat rumah kedai kan. And then meja macam meja sekolah tu kita pakai. Kerusi pun kerusi plastik. Ingat kerusi plastik. And then aircon pun tak ada, kipas je ada kan. So bila orang datang interview ni, dan saya masih ingat lagi sampai sekarang, ada seorang candidate ni lah, time nak balik tu, dia sembang dengan staff lain. So satu ayat dia yang memang saya takkan lupa.
nanti okay, kalau company dah ada aircon kat office, boleh tak contact dia balik? Kan sebab office saya time tu memang ada kipas lah. So dia cakap, nanti kalau office dah ada aircon boleh contact balik? Ni kedai makan ke? Memang office kopoi biasa lah kan. Kita baru start lah. Itu pengalaman lah. Dan dia bukan selang setahun 2 tahun lepas tu pun memang ada dia apply balik. Dan saya tak boleh lupa muka dia. Resume dia kan. Cakap macam pernah nampak dia kan. Siapa? Oh ni lah yang minta ni kan. Macam ni dia tahu dah ada aircon tu. Betul? Dia tahu dah ada aircon. Dah tahu dia dah ada aircon tu So dia banyak faktor lah sebenarnya. Saya tahu kita tak ada salah untuk memilih. Dia walaupun ada candidate pun berhak untuk memilih. Kalau saya pun saya akan memilih. Datang office apa bondo office ni kan macam kandang ayam. So mungkin boleh ni. Cuma dari segi kita cakap apa dia ada tu bagi saya dia ada two side lah. Mungkin daripada pandangan candidate sendiri dia ada pandangan tersendiri tentang company tu. Dan juga company pun ada pandangan tersendiri tentang candidate. So kita hanya boleh meluahkan lah dan meraihkan benda tu yang bersama dan ambil kefahaman lah. Banyak sebenarnya pengalaman yang best-best. Yang jenis datang kerja pagi pukul 8 pukul 9 masuk, pukul 12 tengah hari keluar rehat sampai hari ni tak datang tu pun ada. Update. Saya sudah hilang. Saya kan rekod yang bekerja sehari tu dah kira paling pendek ni rekod kita kan. Rupanya ada lagi. Tapi benda-benda macam ni lah selalunya macam saya sendiri pun bila kita buat kita uruskan syarikat kan. Dia perlu kalau Jepun dia panggil Hansei ya. Hansei ni adalah self reflection lah kan ataupun company reflection. Kita kena check kita juga. Kadang-kadang contoh dah tahu resume tu dia letak expectation salary 80,000 tu kan. Kita pergi panggil juga interview. Tak payahlah menyusahkan kandidat. Buang masa kita, buang masa dia kan. Itu satu lagi macam contoh minimum perkara yang perlu ada untuk staff tu boleh tenang jiwa dan raga datang kerja lah kan. So benda tu bagi saya at least kebajikan kena jagalah. Sebab at the end of the day kita team ni kita tak jaga dia confirm tak jaga kita kan. Kita jaga dia lebih-lebih, insyaAllah dia akan jaga company pun lebih-lebih. Sebab last sekali kan tadi pun kita buat planning tu kan, bawah sekali memang talent and tech tu adalah teknologi dan talent adalah perkara yang sangat penting lah untuk menggerakkan banyak lagi perkara ke atas. So company bagi saya, company tak boleh selesa dengan apa yang dia ada. Company mesti kena sentiasa improve untuk make sure dia relevan dengan keadaan semasa. Dia market dia. Kalau kita tak bagus pun orang tak nak hantar resume. So kita tak boleh nak salahkan budak sekarang malah kerja. Kan company kau hauk. So tak boleh lah. Tak boleh salahkan budak juga. Tak boleh salahkan. So company kena pandai. Kena pandai adjust. Kena pandai. Kalau company pun contoh macam mana apa style-style company yang macam membosankan sikit masuk-masuk kena senyap. Kan? Senyap. Bunyi sikit tu macam pelai. Macam. Kan? Macam dosa lah. So benda-benda macam tu kadang tak meraihkan diversity lah saya rasa. Tak meraihkan benda tu. So macam mana nak buat bagi team happy. Benda tu saya rasa itu tanggungjawab yang perlu difikirkan lah. So makin banyak team makin pening kepala. Tapi itulah hakikat yang kena buat. Kalau tak memang kita tak boleh nak tarik kandidat yang bagus. Tapi itulah sebenarnya kita nak fresh grade ke nak orang yang berpengalaman. Dia macam tapi sebelum tu kita kena tanya soalan tu. Sebenarnya apa minimum requirement orang nak bekerja ni? Adakah kena ada aircon? Barulah saya boleh datang dan bekerja kan. Bos kena answer ke? Bos kena answer ke? So macam pengalaman ni tak tahu bagi saya dia sangat subjektif lah. So in terms of dia bergantung kepada position kan. Tapi kalau kita tengok ni sudut pandang majikan lah. Kalau kita ambil fresh grad, kita perlu labur walaupun nampak kita bayar gaji, katalah gaji dia minimum 1,500. Walaupun nampak kita hanya membayar gaji dia tambah EPF so semua tu, katalah 2,000 semua kan. Nampak macam kita bayar tu je, tapi sebenarnya dia ada calculation dia sebenarnya, detail calculation. Kalau kita ambil orang yang kita kena ajar daripada zero, kita sebenarnya spend at least pada dia sebulan tu dekat 10,000. Sebenarnya.
So adakah company boleh tanggung keadaan ni? Kalau tak boleh tanggung, might as well company terus ambil orang yang ada pengalaman. Tapi dengan expectation masuk terus deliver. Masuk terus deliver. So dia jadi, tapi ada satu lagi dia panggil social responsibility. Kalau semua orang nak ambil ada pengalaman, siapa yang nak ambil budak fresh grad? Betul. Kan? So dia ada mazhab yang bagi saya macam cakap Jepun sendiri, kita kena balance lah. Kita kena ambil juga yang fresh grad untuk kita make sure kita boleh develop orang-orang ini. Kita kena ambil juga budak intern. Sebab ada setengah company tak nak layan intern. Bagi dia orang intern bawa masa. Ada setengah company nak intern je. Intern habis buang. Ambil intern baru. Intern habis buang. Sebab murah. Kerja nak murah je. Lepas tu aku tak gerus. Aku rasa nak menampar. Mereka tak fikir long term lah. Kerja nak train balik orang. Nak train balik orang kan. So dia ada banyak sudut pandang yang saya rasa akhirnya candidates kena memilih juga apa roh company tu. Kalau company tu asyik ambil intern je, fed up juga kalau saya lah kan. Tak ada career growth lah kan. Lagi kalau jenis yang tak ambil fresh grad, macam mana senpai-senpai ni nak menjadi senpai, nak enhance kesenpaian dia? Diorang pun tak belajar jugalah. Dia orang takkan develop leadership skill bila dia tak ada budak yang lebih naif daripada dia untuk diajar, betul tak? Yang masuk semua sama level. Lepas tu compete each other. Lepas tu gaduh. So tugas yang orang atas pula, kalau talent dengan talent bagus sama bagus, macam mana nak bagi make sure dia orang ni boleh kerja sama. Sebab talent dengan talent masing-masing ada ego. Kan? Yang budak pula macam mana nak kasi dia jangan berusahakan sangat dan dia mesti kena ada grow. HOD boleh support dia ke macam mana kan. Intern pula macam ni. Intern ni akhirnya bila datang kat company kita, dia bukan jadi budak buat kopi, dia bukan jadi budak buat photostat. Dia mesti dapat value. So far saya rasa kat cakap Jepun, saya rasa semua intern kita dapat value yang sangat best lah kan. Di antara HOD dia. Alhamdulillah. Saya bangga dengan intern saya. Ya, asyik menangis. Saya kali intern dia berhenti. Intern dia habis intern. So saya rasa itu value yang akhirnya kita kerja pun kita seronok. Kita develop orang, kita tengok orang grow. Itu benda-benda yang saya rasa keseronokan lah. Itu sudut pandang dari sudut nak ambil yang pengalaman ke, nak ambil. Tapi of course kalau nak ambil level yang lebih tinggi, contoh lagi beritahu, of course kena ada pengalaman. Tak boleh level tinggi tiba-tiba ambil fresh grad. So yang nak grad tu tak payahlah tunggu kerja pun nak cari pengalaman. Cari pengalaman cepat. Geng-geng Jepun dia memang dah baito daripada kerja, daripada belajar. So bila dia grad tu lain, dia punya level greetings dia dah lain, cara dia interact dengan customer dah sangat proper, cara dia buat kertas kerja sangat gila proper, format cantik. Sebab memang dia dah buat masa baito. Kita masa-masa pun nak belajar. Betul. Pergi intern pula asyik buat photo state dia defeat the purpose of membina career ataupun membina skill yang diperlukan untuk masa depan ni lah. Tapi last sekali at the end of the day, attitude is everything. Betul. Skill perangai. Saya ingat lagi apa yang sempat saya cakap, experience is number one, but attitude is above all. Betul. Attitude. Setuju. Sebab kebanyakan intern ni intern kalau dari segi pengalaman saya lah, dia tak ada masalah pun sebenarnya untuk ambil intern ni. Cuma keperluan company pun kena be fair jugalah untuk ambil intern. Perlu ataupun tak perlu. Kalau ambil intern ni memang dia ada purpose lah untuk ambil intern. Memang untuk bantu untuk grow. Dia ada jiwa yang murni lah untuk growkan people ni. Boleh tak ada masalah. Sebab sepanjang pengalaman saya dia ada intern yang memang padu. Memang padu lah intern ni. Memang daripada zaman sekolahnya, sebab dia masih bersekolah ni kan, dah ada cakap wakil sekolah, certain program, certain bidang, and then dari segi pensyarah dia pun sentiasa memuji, pensyarah dia pun kenal. Jadi kita boleh nampak dia punya perbezaan dia lah. Tapi kalau yang jenis intern yang orang lain semua dah pergi intern, aku tak pergi intern lagi, boleh tak nak intern kat sini kan. Itu red flag sikit lah. Last minute kan. Itu memang agak red flag. Bila nak start intern minggu depan, bahaya ni. Itu sedikit tips lah sedikit tips untuk majikan juga lah. Pengalaman lah untuk ambil intern ni kan. Sebab bila diorang ni kita boleh nampak dia punya growth kan. Memang sebab diorang ni masih lagi dia cakap apa, putih suci murni. Jadi diorang apa effort yang diorang letak untuk tunjukkan dalam tempoh yang sangat singkat tu lah, 3 bulan ke 6 bulan ke,
untuk diorang belajar something daripada company tu, membolehkan company ni juga untuk plan something yang jauh lebih besar lah daripada apa yang dia bagi kan. Kalau tugasan biasanya mungkin key in database ke ataupun try test ni kan, compile ni, why not? Sebab saya pernah bagi handle, kau tolong handle terus project customer kan, dan dia boleh deliver, which is walaupun dia intern tapi dia boleh deliver dengan, of course lah, dengan air mata lah kan. Dia tak boleh deliver macam tu je, dia tak adalah terlalu cakap apa semua, tapi dengan air mata tu juga cakap apa, dia grow, dia boleh belajar. Dan juga bagi saya tak ada masalah ni kalau untuk intern ni kan. Dia macam cakap lah, yang penting attitude tu dia bukan sedikit lag lah dengan sekarang ni. Mungkin terlalu mudah untuk buat something, jadi dia ada tendensi untuk kecenderungan mengambil mudah tu memang ada lah. Tapi untuk intern ni kan, ni kalau ada orang yang nak intern kat sini lah, dia kembali pada senpai tu sen atakara mana pun. Siapa nak pergi intern mana-mana pun, carilah tempat yang senpai dia bagus. Kalau senpai tu hauk, maka hauk lah intern kau. Sebab tu pengalaman pertama kerja kan. Dan bila hauk intern, dia akan hauk hidup. Dia akan rasa sebenarnya terbalikkan meja tu tak ada masalah. Contohlah masa intern, masa senpai dia terbalikkan meja. So dia akan jadi macam tu lah. Dia akan jadi sangat tak sihat. So bagi saya pilih company penting, tapi memilih senpai lebih penting. Untuk intern. Tapi diorang mana tahu sampai orang tahu kalau belum kerja lagi kan. Sebab tu kita kena, kalau lah diberi kesempatan macam interview semua kan. Sebab ada setengah company dia tak interview tu, dia memang ambil. Yang itu yang bahaya. Company tu dia memerlukan intern untuk kerja-kerja photostat tadi. Sebab tu dia tak perlu tengok. Tapi kalau dipanggil interview, tanyalah soalan-soalan macam tu. Siapa yang akan jadi supervisor saya nanti? Boleh tak saya nak tahu beliau orang yang macam mana? Based on benda-benda macam tu, kita pilih orang yang betul untuk kita bermula dalam career lah. Faham. Penting lah. Ini kalau saya patah balik lah, kalau saya nak jadi intern, saya akan buat benda tu. Bertanya soalan yang betul lah. So maksudnya dekat experience saya jadi intern dulu saya dapat senpai yang hauk. Bukan, saya saya tak pernah intern. Sebab saya kat Jepun dia tak wajib intern. Okay. Tapi saya start kerja, saya ada senpai yang sangat bagus. Tapi ada juga senpai yang hauk lah. Tapi ada senpai yang bagus. Saya punya, dia panggil apa, macam mentor saya lah. Dia macam senpai yang dia kena jaga saya. Boleh cerita lah. Senpai tu hauk gila. Asyik kena maki, kena marah, perangai pun. Tapi dia orang Jepun. Tapi ada seorang senpai ni bagus betul. Saya ikutlah sebab senpai ni, saya kena hantar report semua kat senpai ni. Tapi saya pergi belajar dengan senpai ni. Cuma pernah saya tanya dia, senpai nak belajar benda ni. Oh tak boleh, kau bawa dia. Tapi tak apa. Dah habis waktu kerja, habis pukul 6, kau datang lab. Aku ada kat lab. So habis pukul 6 saya pergi kat dia. Rima jom kita buat eksperimen sama-sama. Saya duduk dengan senpai bagus. Sampai hari ni saya baik dengan senpai tu. Sebab saya rasa saya pergi mana-mana company, syukurnya sampai hari ni semua company yang saya bekerja, saya ada senpai yang bagus yang saya boleh jadi rujukan. Contoh kan, masa saya balik Malaysia, senpai ni hidup dia macam kaya betul, lavish betul. Bukanlah lavish maksudnya macam cukup je semua benda. Ada senpai tak cukup pun hidup dia. Dan senpai ni semayang, jaga. Kalau kita OT tu kan, contoh kita OT hari tu, tapi kita pergi lepak minum kopi 2 jam. 2 jam tu dia tak kira. Contoh kita habis kerja pukul 5 waktu tu, 5 sampai 6, 6 sampai 7 tu kita memang lepak tunggu maghrib. Kan? 2 jam, 7 tu baru kita start kerja balik sampai 9 contoh kan. 2 jam tu dia tolak. Dia takkan calculate dalam OT. So, semayang, jaga, OT. Lepas tu yang saya ingat, sampai hari ni saya pegang, dia kata, Riz, bayar zakat. Ramai orang pasal tu tak bayar zakat pun. Dan dia bayar zakat. Dia ni nak kata gaji besar sangat, biasa je. Bukanlah biasa maksudnya, macam gaji-gaji engineer lain lah. Tapi dia boleh pakai Golf GTI. Family dia tak kaya pun. Kalau family kaya, cerita lain kan. Hidup dia tenang. Hidup dia macam kerja dia pun perform. So saya ada senpai macam tu. Dan saya tahu ada senpai yang hauk juga. Dalam tempat yang sama ada senpai hauk. Tapi siapa saja yang di attach bawah sini tu dan diikut sini tu 100%, kita nampak lah future-nya dia pun akan
terpengaruh lah. Terpengaruh. Influence penting. Dia pun stres juga. Sampai ada seorang tu dia ada PhD. Dia siap beritahu saya petang tu. Dia ada PhD tau. Dekat company saya tu dia ada PhD. Dia siap beritahu saya, Haris, abang kalau kat tempat kau, aku dah belah dah daripada company ni. Macam Sebab apa kena bully? apa benda ni bang? Saya dah lah tengah berkobar-kobar balik dari Jepun nak kerja ni kan. Dia kata aku datang kerja ni sebab nak beli pampers kat susu anak. Sebab dia memang selalu kena marah dengan manager atas lah. Dan sebenarnya bukan isu dia tak pandai, dia PhD kot. Dalam, tak sebutkan orang kenal pula, tak sebut nama lah. Tapi dia memang power lah. Power. Saya tahu knowledge dia power. Saya tahu skill dia power. Tapi attitude dia out. So dia asyik menyalahkan orang, dia asyik menyalahkan keadaan. Dia datang kerja sebab beli pampers anak je, susu anak je kan. So dia tidak ada satu tak boleh nak jadikan role model lah. So penting sangat cari role model dia. Betul. Okay. Saya rasa banyak info kita dapat hari ni Alhamdulillah. Okay. So nampaknya sampai sini je untuk podcast yang kali ni. So insyaAllah kita akan jumpa lagi podcast akan datang dan kita tengoklah tamunya siapa nanti. Okay. Arigatou gozaimasu Haris Sensei. Akimi Sensei arigatou gozaimasu. Okay. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sekali-sama desu. Kerasa. Kita rekod tak?